tak perlu risau untuk berkawan sampai apa lagi. Sebenarnya yang bertentangannya ialah kisah-kisah percintaan itu membuatkan wanita hilang sifat malu. Sedangkan wanita yang tidak ada sifat malu ni, kita dah bincang hari itu tentang ma'ilat mumilat. Wanita yang hilang sifat malu kepada lelaki sehingga tidak mengalihkan pandangan dia kepada lelaki yang memandang dia, itu adalah wanita ma'ilat mumilat yang tidak akan mencium sama sekali bau syurga. Jadi kisah cinta tu membuatkan sifat malu pada wanita hilang. Dan malu yang hilang tu menyebabkan kita tak boleh cium bau syurga sama sekali. Orang kalau dah bercinta, mana nak lari pandangan mata? Memang menunggu-nunggu saat mata bertentang mata. Kan, dari mata jatuh ke hati. Dan itu adalah dosa. Jadi itu maknanya konsep wanita yang Allah suruh kita jaga dari sudut wangi-wangian. Baik, cuma perlu diingatkan bahawa tidak boleh berwangian bukan bermakna boleh berbusuk-busukan. Dia sama-sama tak boleh juga. Nanti kata dah tak boleh wangi-wangi, dah lah busuk-busuk lah. Dah busuk pun tak boleh. Sebab Islam tak ajar kita untuk berpenampilan dengan penampilan yang membuatkan orang tidak senang dan tak selesa dengan kita. Jadi Islam ajar supaya kita selesa. Dan supaya orang keliling kita pun selesa, maka yang diajarkan adalah menjaga kebersihan. Jadi cukup sekadar bersih. Tak wangi, tak busuk. Jadi sebab itu sunat. Misal kata kalau kita nak keluar daripada rumah, misal nak datang majlis ilmu, sunat kita mandi. Mandi, niatnya sunat lah mandi untuk menjaga kebersihan supaya orang keliling kita tu selesa. Jadi tak adalah kita duduk sebelah dia tu, dia kalau tiba-tiba pakai masker tak tahu nak buat macam mana, takkan nak pegang hidung kan. Jadi pakai masker konon-kononnya saya sesama, padahal sebenarnya sakit hidung ni dengan bau orang sebelah. Jadi maknanya dia membuatkan orang tak selesa. Itu adalah dalam Islam dia maknanya bukan seorang mukmin yang baik juga. Jadi dua-dua kena jaga. Untuk wanita, untuk lelaki wangi tak ada masalah, kecuali timbul masalah. Maksudnya mungkin dia ada di lingkungan yang alergi belaka. Semua alergi, bau je wangi, bersin-bersin. Maknanya dah timbul masalah, maka tidak sunat lagi untuk dia. Atau mungkin bagi lelaki memang sunat berwangi-wangian, tapi isteri dia tak boleh bau. Tengah baru berisi kan, sebulan 2 bulan tu dia alergi kan, tak boleh bau tu, tak boleh bau ni, tak boleh bau minyak wangi suami. Maka ketika tu tak sunat lagi. Dia kena jaga. Dia tak boleh marah isteri dia, kata ni abang tengah buat benda sunat ni, apa pula tak boleh bau, tak boleh bau. Tak boleh. Dia tak boleh marah kan. Sebab yang itu tu, itulah makhluk dari planet Venus yang diciptakan hormon yang berubah-ubah. 20 hari bulan boleh bau wangi kan? 30 hari bulan tak boleh bau wangi. Dia punya kitaran hormon kan? Sebab itu wanita yang hebat, yang solehah itu mampu kawal kitaran hormon kita sendiri. Perasaan yang berubah-ubah yang tanpa kita jangka tu kita mampu kawal, itu hebat. Tapi kalau orang lelaki, itu perkara biasa sebab hormon dia tak berubah 30 hari itu, macam tu lah. Kenapa hormon nak berubah? Itu adalah persediaan kepada rahim sendiri untuk menebal, menipis semua tu, ada dia punya perubahan hormon. Itu manual penciptaan kita. Baik, kemudian kita tengok muka surat 116, mengapa wangian itu berdosa. Baik, dalam menguraikan hadis berkaitan wangian ini, Al-Qadhi Ibn Daqiq Al-Aib menyertakan dalam larangan tersebut perhiasan lain bagi wanita, iaitu pakaian yang cantik, memakai barang kemas dan menonjolkan perhiasan. Baik, jadi Al-Qadhi Ibn Daqiq Al-Aib ni meletakkan 3 lagi benda. Maksudnya dalam menguraikan hadis ni, dia jelaskan 3 lagi benda yang berkaitan, iaitu untuk wanita keluar dengan pakaian yang cantik, itu pun larangan juga. Kemudian pakai barang kemas dan kemudian menonjolkan perhiasan. Baik, ini perlu huraian sikit lah. Adakah maksudnya tak boleh pakai baju cantik? Ni agak-agak datang sini ni pakai baju yang paling bodoh ke cantik? Saya percaya waktu kita beli baju sebenarnya, kita tak akan beli baju yang bodoh. Kita akan beli baju yang kita rasa cantik kan? Paling kurang kita lah rasa cantik, walaupun tak ada siapa pernah kata cantik. Lepas kita pilih setengah jam baju nak beli tu, lepas pakai tak ada seorang pun puji baju kita cantik. Tapi tetap itulah yang paling cantik di mata kita. Jadi untuk kita fahami, pakaian yang cantik yang tidak dibenarkan ni yang macam mana? Cantik yang menarik perhatian. Baik, yang ini sangat fleksibel. Bila kata menarik perhatian, maknanya tabarruj yang tidak dibolehkan. Ada yang tanya,
Habis macam mana kalau orang tu pakai hitam-hitam, ujung rambut sampai ujung kaki, lepas tu pakai purdah. Dalam suasana semua orang pakai baju kebaya warna-warni, tak ke dia yang paling menarik perhatian? Jadi yang mana satu yang betul? Dia kena ikut pakai kebaya warna-warni macam orang lain juga ke? Atau macam mana? Jadi konsep menarik perhatian ini bukan menarik perhatian pada pandangan mata kita masing-masing, tapi pada garis panduan yang Allah letakkan. Sebab tu kita tak boleh ikut pandangan manusia. Pada garis panduan yang Allah letakkan, Allah katakan yang namanya tabarruj itu macam mana? Tabarruj jahiliyah. Macam mana orang jahiliyah itu menampilkan diri dia. Menarik dengan tujuan, satu memang niat yang menarik perhatian, yang kedua memang secara, kita kata secara saintifiknya, memang pakaian itu menarik perhatian. Contoh, dekat baju ada lampu. Ada traffic light kat baju kan, contoh. Memang itu memang confirm lah menarik perhatian. Jadi secara umumnya dia memang menarik perhatian. Dan beza dengan misal kata baju kita tu biasa-biasa je, tiba-tiba ada orang sangat tertarik sampai tak khusyuk sembahyang, suka sangat tengok baju orang depan. Maka yang salah baju ke orang tu? Orang tu lah, dia tu tertarik dengan sesuatu yang tak menarik pun. Dan tapi dia yang tertarik lebih. Jadi maknanya pada ketika itu tak salah orang tu berpakaian macam tu. Jadi maksudnya dalam Islam, kalau wanita itu berpakaian gelap-gelap itu tidak ada masalah. Itu tidak menarik perhatian secara umumnya. Kalau tiba-tiba orang jadi tertarik perhatian disebabkan dia lain dari yang lain, itu adalah keadaan semasa dan itu masalah orang kat situ, bukan masalah pada pakaiannya. Jadi kita tak ambil kira tu. Jadi kita ambil kaedah umum, bukan pandangan individu. Baik. Pakaian cantik, kemudian pakai barang kemas. Baik, barang kemas ni tidak menjadi masalah kepada wanita, melainkan dia dipakai secara melampau. Contohnya pakai gelang. Gelang tangan ni panjang, banyak. Lepas tu bila bercakap, pukul berapa sekarang? Pukul berapa duk selak-selak? Nak tunjuk gelang. Kan? Ataupun kalau dah pakai cincin 5 biji, sini datang duk tunjuk-tunjuk jari dia. Kan? Maksudnya barang kemas tu sampai menyebabkan tindakan kita jadi berbeza. Atau ada orang pakai misal tepi spek dia tiba-tiba ada emas. And jadi dia duk kira nak selak-selak sikit tudung dia nak bagi nampak emas. Memang tak nampak aurat, tapi dia punya tindakan tu jadi berubah. Dan kemudian menarik perhatian orang lain secara umumnya. Jadi barang kemas yang diizinkan adalah yang simple, biasa, yang makna secara umumnya dia tak menarik perhatian. Walaupun tiba-tiba ada orang tertarik, itu tak sekira. Sama macam baju tadi. Misal dia pakai cincin belah rotan, tiba-tiba ada orang tu mata dia tak boleh lepas tengok cincin belah rotan. Kan? Tengok je, dia kata awak tak boleh lah pakai cincin ni pasal menarik perhatian saya. Kan jenuh. Rupanya pasal apa menarik perhatian? Pasal dia dah pergi 10 kedai cari cincin belah rotan tak dapat. Tiba-tiba orang tu pakai, dia pun tertarik. Dia kan masalah peribadi dia. Padahal umumnya kalau setakat belah rotan dia tak menarik perhatian. Maknanya kita pakai cincin pada saiz yang biasa, yang umumnya tidak menarik perhatian. Tiba-tiba cincin kepala naga, tu baru boleh. Itu menarik perhatian. Baik, termasuk menonjolkan perhiasan. Baik, perhiasan pada wanita ada yang biasa, dan ulama mengatakan yang biasa itu termasuk wajah semula jadi. Sekarang sebab wanita tu kan semuanya perhiasan, hujung kaki sampai hujung rambut hiasan. Nabi SAW sebut kan wanita adalah perhiasan. Jadi kalau dikira yang tu maknanya tak boleh lah nampak apa pun tak boleh. Kan? Sampai muka, mata pun kena tutup sekali. Kan? Sebab tak boleh nampak langsung. Jadi ulama sebutkan bahawa wajah wanita itu termasuk hiasan yang biasa, yang dibolehkan. Sebab tu kan ada orang timbulkan persoalan muka orang tu. Orang kalau tengok tak boleh nak paling mata. Hidung mancung terpacak kan. Alis buat semut beriring. Apa lagi? Semualah kan. Bab delima merekah lah macam-macam. Orang tengok tu tak boleh nak alih muka. Baik. Apa yang dia boleh buat ialah jangan overkan lagi keindahan yang ada pada dia, tetapi tidak menjadi kesalahan kalau dia tidak berpurdah. Purdah ni sunat. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i wajib. Cuma mengikut situasi kita, tak ada masalah di tempat kita untuk tidak pakai. Dan bukan kesalahan dia kalau orang tiba-tiba tak boleh lepas pandangan mata nak tengok muka dia je. Itu bukan kesalahan dia, sebab muka dia, wajah dia adalah yang semula jadi. Itu hiasan yang dibolehkan.
Dia termasuk hiasan. Sebab saya ingat dulu, masa saya sekolah dulu, memang ada sampai tahap, awak, tangan awak cantik kena tutup. Awak, muka awak cantik kena tutup. Awak ni susah dia, jadi susah hidup dia. Jadi tak ada yang umum yang memang diizinkan untuk diperlihatkan. Cuma tak boleh di make over sampai lebih daripada apa yang sepatutnya. Baik.